الحمد لله القائل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan amal-amal soleh dan menjauhi segala larangannya. Tajuk khutbah pada hari ini ialah Selamatkan Bumi Al-Aqsa. Muslimin yang berbahagia, pada masa ini wilayah Palestin semakin sempit, hanya tinggal sekangkang kera, iaitu genting Gaza dan tebing barat. Umat Islam Palestin semakin terhimpit dan terhapus di bumi Palestin. Sehingga ke hari ini tidak terkira rakyat Palestin yang terkorban dan tercedera sejak tercetusnya pencerobohan yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah. Palestin telah melalui sejarah yang panjang dalam tamadun manusia sehinggalah ianya menjadi hak umat Islam. Tanah yang suci ini mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hati setiap Muslim sejak zaman berzaman. Keistimewaan Palestin juga disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Hadis dan kitab-kitab sejarah yang mencatatkan bahawa bumi bertuah ini adalah tanah kelahiran Nabi alaihimussalatu wassalam. Masjid Al-Aqsa yang terbina merupakan masjid kedua yang dibina di atas muka bumi Allah ini. Masjid ketiga paling suci selepas Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi. Sejarah juga mencatatkan bahawa masjid ini juga telah menjadi kiblah yang pertama bagi umat Islam, bahkan menjadi saksi berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yakni Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang amat mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin tetamu Allah yang dimuliakan, sesungguhnya bumi Palestin adalah watan yang perlu dipertahankan oleh umat Islam seluruh dunia. Ianya semakin terancam dengan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Yahudi laknatullah. Kezaliman demi kezaliman dilakukan oleh rejim Zionis yang bermula pada tahun 1948 setelah terbinanya negara haram Israel. Telah menyaksikan bukan sahaja isu-isu kemanusiaan semata-mata, tetapi lebih daripada itu, ia melibatkan isu akidah umat Islam, tanah air, maruah dan peradaban. Serangan yang dilancarkan oleh rejim Zionis pada 8 Mei lalu bukan sesuatu yang baharu. Ia adalah rentitan daripada tuntutan dan dakwaan Zionis Israel yang mengatakan bahawa kawasan Masjid Al-Aqsa itu adalah Temple Mount, iaitu kuil suci bagi orang Yahudi.
Sejak berzaman lagi, Yahudi berusaha untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, bermula dengan siri pengebomannya terhadap masjid suci ini pada 1 Mei 1980, setelah mereka berusaha untuk memusnahkannya dengan membakarnya pada tahun 1969. Kini Masjid Al-Aqsa dalam keadaan lebih terancam. Usaha menguasai sepenuhnya daripada tangan umat Islam giat diusahakan oleh Zionis Yahudi. Pencerobohan ke atas bumi Al-Aqsa tidak akan terhenti selagi mana matlamat untuk menguasai sepenuhnya setiap inci tanah suci umat Islam ini masih belum tercapai. Islam menuntut umatnya supaya bersatu menentang musuh-musuhnya, tidak kira agama, bangsa Yahudi atau sesiapa sahaja yang cuba menentang agama Allah ini. Adalah satu hakikat bahawa umat Islam tidak boleh bergantung kepada simpati dan bantuan golongan kufar. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan bahawa golongan kufar tidak sekali-kali akan melindungi Islam dan umatnya, melainkan mereka dijadikan ikutan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Hadirin sekalian, Islam mengajar kita bahawa umat Islam adalah bersaudara dan wajib dibela. Amat salah kita membiarkan saudara kita di Palestin menderita tanpa kita melakukan apa-apa. Justru itu, mimbar menyeru kepada seluruh umat Islam dan rakyat Malaysia, marilah kita membantu meringankan penderitaan saudara kita di Palestin dengan sama-sama mengambil tindakan yang berikut. Pertama, memperbanyakkan munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengurniakan kepada seluruh penduduk Palestin kekuatan semangat dan kecekalan hati serta kemenangan dalam menghadapi kezaliman Yahudi, sehingga menyebabkan pencerobohan Yahudi itu dihalau daripada bumi Palestin. Yang kedua, menghulurkan bantuan keuangan kepada rakyat Palestin yang sedang menderita melalui badan-badan yang diiktiraf oleh kerajaan, yang akan menyalurkannya melalui Kementerian Luar Negeri atau Wisma Putra. Ketiga, bersama-sama memboikot dan memulau perkhidmatan seperti perbankan, insurans dan barangan seperti produk makanan, syarikat minyak atau yang mempunyai kepentingan dengan Amerika dan Yahudi. Keempat, menginsafi akan bahaya perpecahan kepada ummah dan perlunya tindakan segera dalam menyatupadukan ummah dalam kalangan umat Islam negara ini dan negara-negara Islam seluruh dunia. Dan yang kelima, berjuanglah tanpa jemu memastikan bahawa penjenayah Zionis Yahudi dibawa ke muka pengadilan dan terus memburu mereka walau di mana jua. Terdapat hadis yang menyebut bahawa tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, lalu membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pohon, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yahtabiyal yahudiyyu min wara'il hajar wasyajar fayaqulul hajar awis syajar ya muslimu ya abdullah hadha yahudiyyun khalfi fata'al faqtulhu ilal gharqat fa innahu min syajaril yahud."
tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi lalu membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pohon. Bagaimanapun batu dan pohon berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemarilah padaku, bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad, kerana ia pohon orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Mungkin sekali imbas amat sukar untuk kita mengalahkan Yahudi dan sekutunya kerana memiliki peralatan ketenteraan dan senjata yang hebat, kecuali dengan kuasa Allah. Oleh itu khatib menyeru seluruh umat Islam agar buanglah sikap lalai dan leka. Jangan banyak membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, menyibukkan diri dengan isu-isu yang remeh-temeh sehingga memporak-perandakan masyarakat, bersikap bakhil dan hanyut dengan kemewahan, serta diasyikkan dengan budaya hiburan yang melampau dan menghayalkan yang akhirnya kita lupa dengan apa yang berlaku terhadap saudara-saudara seakidah dengan kita. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati dan mengambil pengajaran supaya dapat dijadikan pedoman dalam hidup kita. Antaranya, pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa mempertahankan dan menyelamatkan Masjid Al-Aqsa adalah tuntutan akidah. Kedua, umat Islam wajib bersatu berganding bahu untuk membina kekuatan ummah bagi mempertahankan maruah umat Islam. Ketiga, umat Islam hendaklah menghulurkan derma sebarang bantuan termasuk doa bagi membantu pembebasan Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Keempat, umat Islam hendaklah sedar bahawa tugas untuk mengembalikan kekuasaan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa adalah tanggungjawab semua umat Islam di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang-orang yang memakmurkan masjid sahaja, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Surah At-Taubah ayat 20. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.